Memang kita ada test pakai parang lah. Oh, Pakai ada. parang, kita akan biasanya lepas ijazah tu dia akan test kita punya kekuatan ilmu tu lah. Dia akan Okey. test letak tangan kita, letak perut dan sebagainya. Letak perut? Yes, ada. Tak tembus ke? Apa So jadi cerita? kita rasa dia dalam 5-6 orang kot. Kita pergi satu banglo ni. Okey. Lupa kat mana, Bukit Tungku ke kat mana tak, lupa. So dekat situ lah, bila dah pergi, kita balik tu, tiba-tiba ada seorang kita punya kawan perempuan lah. Tiba-tiba dia macam apa nama ni, dalam keadaan macam tak sedar lah. Tak sedar, dia macam bila kita bercakap ni, dia tak nak cakap dengan kita. Dia macam Maknanya masa pergi tu ramai-ramai bergelak ketawa semua lah. Balik tu dia dah tak bergelak ketawa tak. Tak kisah, sama. Dia ikut dia punya belaan dia lah. Apa yang dia ada. Tapi jadi kau masa tu kau bercakap lah dengan dia? Kita akan bercakap dengan dia punya circle lah. Ya? Yes. Saya pernah je dulu nak minta dengan guru saya ilmu buka mata. Oh, ada. Buka hijab. Itu ada lagi satu level lah. Pernah minta, saya cakap nak bayar berapa pun saya akan bayar. Saya cakap, janji dia tolong buka kan. Kenapa kau perangai macam ni? Kenapa kau sibuk nak pergi buka? Sebab saya suka, saya minat. Follow, like dengan share. Kita nak belajar ilmu memikat ni. Masalahnya kau tunggu. Okay. Masalahnya yang lagi pening ni ialah perempuan nak pikat perempuan, lelaki nak pikat lelaki. Ini parah ni. Ini parah ni. Lalu kanser apa pula yang kau pernah? Kanser ni lah, dia kanser tulang. Kanser tulang? Kanser tulang. Ataupun kalau selain daripada kanser, kita buat rawatan untuk apa nama tu? Batu karang. Pecahkan batu karang. Okey, kadang-kadang menggunakan tenaga je. Memang pecah, pernah pecah ke? So, apa yang kau belajar ubat tu? Ubat? Okay. Kalau ikutkan, satu memang cara nak buang hantu lah. Buang hantu? Jangan buang hantu podcast lah. Bertemu kita lagi dalam Hantu Podcast yang dibawakan oleh Char Kway Teow Anak Hantu. Mai buat ramai, Jalan Gombak. Hari ni aku sorang-sorang sebab lagi dua host tu tak dapat datang. Tapi tak apa. Hari ni kita ada satu guest yang kita bawakan hari ni. Dia seorang mungkin ada kena-mena sikit dengan hantu. Sebab selalu korang duk tanya hantu tak ada cerita hantu ke kan. Mungkin hari ni ada kan. Jadi perkenalkan Encik Faris. Hai. Seorang pengamal perubatan Islam. Ya, betul. Betul? Okey. Cik Faris, terima kasih lah sebab datang hari ni kan. Sama-sama. Kan kita relax, santai. Kita santai hari ni kan. Okey. Aku dah kenal kau lama. Tapi mungkin orang yang tengok hari ni dia nak tahulah siapakah Cik Faris. Cuba boleh cerita latar belakang kau sikit-sikit. Latar belakang secara ringkas lah. Okey, umur semua saya apa? Boleh. Okey, saya berumur 36 tahun. Sudah mempunyai 2 orang anak lah. Okey, alhamdulillah. Tapi masih bujang lah. Masih bujang, okey. Pernah berkahwin lah. Pernah berkahwin. So saya dah menceburi dalam bidang rawatan ni dari tahun 2010. 2010. So bermula, maksudnya nak cerita apa ni? Boleh teruskan. So bermula masa tu ketika saya just join silat, pergi silat, join kawan lah. Bukan juga, saya ajak kawan saya pergi belajar silat. Kemudian sampai satu tahap kita kena buka gelanggang silat. So bila kena buka gelanggang silat, guru kita cakap kena ada satu lagi ilmu tambahan lah, iaitu ilmu perubatan untuk macam kita ada satu level yang setanding sebagai seorang guru gelanggang macam itulah. Okey. Sebelum tu nak tanya. Kenapa belajar silat? Kenapa? Ada memang dari keluarga ada belajar silat ke atau apa? Kenapa kau belajar silat, Faris? Sebenarnya kalau betul-betul sebenarnya dia macam satu ilham. Ilham. Betul lah. Ya. Dia macam satu ilham, sedangkan asal dulu saya ni ialah seorang yang tak suka benda-benda warisan ni.
Memang Okey. tak suka benda-benda warisan, benda-benda yang macam kemalayan pakai songkok pun tak mungkin lah kalau dululah. Okey, dululah. Tak mungkin. Ini dark side dululah. So kita hari ni bukan nak cerita dark side yang dululah. Betul. So bila dia macam ada satu ilham bagi tahu, okey kau kena pergi belajar silat. Oh. So saya pun pergi bagi tahu seorang kawan lagi ni, nama tak boleh bagi tahu. So dia yang tolong cari silat apa yang nak belajar. Oh, dia yang cari. Dia kan? Oh, aku ingat kau. Saya bagi tahu dia. Oh. Kita kena pergi belajar silat. So dia kata okey, aku cekkan. Okay, so dia pun pergi cekkan, dia jumpa dan kita pergi belajar. Oh, jadi dari situlah. Mula macam tu. Okey, dekat masa belajar silat tu, kau memang dah tahu ke apa, maknanya dah buat research ke pasal tempat yang kau nak belajar silat ni ke, atau kau main redah je pergi ke? Kalau nak jawab secara jujur ni redah sebenarnya. Okey. Cuma kita ada buat sikit-sikit research lah kan, pakai Google apa semua kan, tapi kita tak dapat info yang banyak lah. So kita redah lah pergi. Okey, jadi masa kau belajar silat tu, apa yang kau belajar? Apa yang belajar? Kalau ikut masa mula-mula belajar tu semuanya hanya benda yang fizikal je lah. Fizikal tu maksud dia? Tumbuk, cara menendang, mengelak dan sebagainya. Memang tak kerti tumbuk dulu kecil-kecil. Itu bukan yang betul. Oh, tumbukan yang gaya silat lah. Oh, gaya silat lah. So lepas tu sampai satu tahap tu tiba-tiba bukan tiba-tiba lah, maksudnya dia bagi tahu nak tak improve kita punya kata apa? Kerohanian lah. Kerohanian. Dalam masa belajar silat tu ada ke? Selalu aku tengok dekat orang luar ada baca-baca ayat yang boleh menaikkan semangat ke? Ada. Ayat-ayat yang menaikkan semangat tu ada, tapi benda tu kira macam taklah sampai kerasukan pun. Apa? Maksudnya dia tidaklah sampai membuat kita macam kerasukan. Macam tak sedar tu bukan. Dia cuma macam menaikkan semangat, macam kita akan buat kita rasa macam lebih kuat, lebih berani macam tu. Mana ada ayat-ayat memang ada. Maknanya bila baca ayat tu apa yang kau rasa? Dia betul kata dia bukanlah kerasukan, dia buat kita rasa macam lebih berani lah. Lebih berani untuk menghadapi situation tu. Macam tu. Lebih confident lah. Lebih confident lah macam tu. So apa jadi lepas tu nasib lah. Kalau berdarah ke apa nasib lah. Tapi dia dalam keadaan kita sedar lah, waras lah. Dah sedar lah. Macam tu. Jadi yang tadi lepas dah belajar tu, lepas tu dia kata naik taraf. Aduh, ada macam ada level lain pula. Macam betul. Masa kita masa tu rasa tahun 2009 macam tu kan. Budak lagi masih dalam umur 18-19 macam tu lah. So bila dia kata nak suruh tambah ilmu kerohanian, kita agak macam takut jugalah masa tu. Kenapa takut? Sebab yelah kita daripada orang yang tak apa nak rohani pada masa tu lah. Dia kata nak suruh, sebab sebelum nak ambil tu pun dia suruh solat taubat dulu. Solat taubat. Lepas tu dia sebut solat hajat. So ada zikir-zikir dia baca. Kira mandi wajib. Selawat, istighfar. Okay, lepas tu dan baru kita ambil ijazah dengan guru. Masa tu kita punya guru masa tu almarhum Syamsul Azam, tapi dia dah meninggal lah. Dia meninggal. So tapi ambil masa tu ijazah dengan dia lah. Dan baru kita ambil ijazah dengan dia. Kemudian ada satu buku amalan yang kita kena buat. Lebih kurang dalam 1 jam lebih macam tu lah. Untuk macam bermeditasi ataupun tafakur macam tu. Buat dia punya amalan je macam tu. Macam pembersihan lah. Jadi ini sorry lah aku nak tahu kan. Boleh tahu tak, boleh nak kongsi ke apa nama pusat silat gue tak? Boleh. Tak ada masalah pun. Apa nama dia? Persatuan Seni Silat Gayung Makrifat Malaysia lah. Persatuan Seni Silat Gayung Makrifat Malaysia. Okey. Sorry lah, ini soalan mungkin kontroversi sikit lah. Masa bila dah belajar silat tu semua, ayat-ayat yang dia bagi tu tak macam, yelah kita ni ialah nak belajar, nak berubah diri. Tapi bila dapat ayat-ayat yang diijazahkan tu, tak rasa macam betul ke ayat ni ke, takut salah ke? Saya masa saya start belajar tu pun, saya sebab ada kenal dengan satu ustaz ni lah. Sebagai kawan juga. So bila saya dah ambil ijazah tu, so saya bagi buku amalan tu kepada ustaz tu untuk dicek, semak lah. Ayat-ayat yang dia bagi tu adakah sesuai untuk dia amalkan dan sebagainya. Dan bila dia semak, dia kata okey, boleh termakan tu. Boleh diteruskan lah. Masa kau dah dapat ayat tu semua, okey, kita lupakan lah yang pasal ijazah yang tu kan. Kita patah balik ke belakang lah. Tak rasa macam power lepas dia boleh mukul orang ke. Ada balik rumah try parang badan ke. Okey, sebenarnya memang kan bila kita masuk dalam bidang silat ni, salah satu tarikan ni ialah ilmu kebal lah. Kebal, okey. Itu apa benda yang biasa kita nak cari lah. Tapi sebenarnya
hakikat dia bukan tu yang kita cari lah. Cuma betul lah. Masa kita memula masuk tu, kita rasa macam, kalau kita ambil ilmu ni, nanti bukan akan kebal. So kita akan test kita punya ilmu tu kat diri kita sendirilah. Sebab yelah kita yalah bukan kau lah, aku lah kita daripada zaman belum berrohani, bila dah ada ke alam rohani mesti kita nak test kan. Betul. Okey, pengalaman pernah test apa? Kita jujur lah, maksudnya mesti ada perkara-perkara orang kata perkara bodoh lah buat dulu. Memang kita ada test pakai parang lah. Oh, pakai parang, ada. kita akan biasanya lepas ijazah tu dia akan test kita punya kekuatan ilmu tu lah. Okey. Dia akan test letak tangan kita, letak perut dan sebagainya. Letak perut? Yes, ada. Tak tembus ke? Sepanjang saya beramal dengan ilmu ni, perut tak pernah tembus lah. Tapi saya punya tangan pernah tembus kali ni. Oh ya? Ni? Oh, tengok guys. Oh. Pernah tembus. Oh, ya. Ini masa buat persembahan. Oh ya. sebab Masa buat persembahan tu kau letak tangan kau? Masa tu saya punya guru tetakkan kot masanya tu. Ya. Tetakan yang terakhir tu tembus. Mungkin masa tengah belagak agaknya. Oh, tengah belakang. Habis masa tengah buat persembahan habis cover lah, macam buat relax lah. Kita tepi lah masa tu, rasanya masa tu wedding punya persembahan kot. Oh. Bawa ke tepi lah. Darah-darah ha? Darah. Tu tak koyak tu? Koyak kan dia macam pakai apa tu yang ketik-ketik-ketik. Oh, okey. Ketik-ketik Oh, jadi masa tu mungkin lah, masa tu ayat-ayat tu baca mungkin kol-kolah dia tak betul ke. So nak kita maksudnya dia bukan ilmu kebal, dia ilmu perisai. So maksudnya dia bukanlah maksudnya kebal macam kebal pakai jin tu, tak. Maksudnya bila tembus lah. Tapi kalau katakan tak tembus lah. Dia lebih kepada, kalau mudah faham, ilmu tawakal lah. Okey. Kita pergi yang kepada orang kata next level lah, yang ijazah tu. Apa ijazah tu? Apa yang okey. Sebelum tu kalau tak nak ambil ijazah tu boleh ke tidak? Boleh. Boleh jugalah. Dia pilihan lah. Pilihan lah. Jadi engkau memilih untuk upgrade lah ijazah. Itu kan dia punya daya tarik kan ilmu kebal lah itu. Okey. Kita mesti ingat, bila ambil ni mesti kebal lah, macam tu lah. Okey. Tapi sebenarnya hakikat yang guru kita nak ajar sebenarnya ialah bukannya nak suruh kita, dia sebenarnya kalau nak tarik orang muda ni supaya bila nak pergi belajar ada ilmu kebal. Tapi sebenarnya dia nak ajar kita tentang ilmu kerohanian tu lama-lama nanti. Itu marketing dia lah. Marketing dia. Supaya kita tertarik, memang kita kena pula. Itulah. Jadi apa yang diijazahkan tu? Diploma ke, degree ke? Dia bukan macam diploma dululah. Dia bagi diploma dulu. Kalau dalam bahasa persilatan ni apa benda? Apa dia dinamakan? Dia panggil, kalau kita punya dalam kita punya perguruan dia panggil situ ilmu gerak lah, ataupun ilmu syahadah macam itu. Okey. So apa yang diijazahkan? Apa yang belajar? Biasanya kalau ikutkan sebenarnya amalan-amalan tu sebenarnya amalan-amalan yang biasa kita baca pun, macam Al-Fatihah, ayat kursi dan sebagainya. Cuma beza dia ialah dia ada bukakan kita punya macam pintu tenaga tu. Okey. Pintu tenaga tu yang special sikit, di mana bila kita dah buka pintu tenaga tu, kita akan cuba olah tenaga tu sehingga dia berkembang dan mula sebati dengan diri kita lah. Ni dia lebih kata apa, dah mula pening sikit. Betul lah. Okay, tak apa, aku cuba faham. So tenaga tu yang akan jadi kita punya perisai dalam badan kita nanti. Okey. Sebelum kita pergi jauh, ilmu tenaga tu bila dibuka, kalau kau tanya aku lah, buka selera aku tahulah. Kan? Bila buka selera makan tu, macam VTEC dah buka, memang boleh tambah makanan. So bila buka tenaga tu, kau rasa macam mana? Macam ada rasa dalam badan ke? Buka tenaga macam mana? Dia pening ke? Di permulaan kita belajar tu memang kita tak rasa apa-apa lah, sebab kita pernah tengok cerita ni lah, Doctor Strange. Okey. Kan dia belajar macam buat bulat ni sikit-sikit besar-besar kan. Sama jugalah masa kita masa mula tu pun kita akan practice macam tu untuk nak rasa tenaga tu. Mula kita macam tak rasa. Lama-lama dia akan makin rasa makin sharp. Sampai kan katakanlah, contohlah kita pergi jumpa orang yang ada ilmu sihir ke, pengamal ilmu hitam ke, ataupun dari saka. So kalau kita buka kita punya pintu tenaga tu, kita dah boleh rasa dia punya connection tu. Ada tendang tenaga tu. Rasa tu apa? Rasa badan panas ke? Rasa perut mual? Kalau macam saya sendiri lah, saya sendiri akan rasa macam nak termuntah. Okey. Kalau kita buka, scan, tiba-tiba orang tu ada ilmu mual lah, rasa mual lah. Macam tu. Dia macam tendang kita punya dekat pusat ni. Oh, macam tapi tak muntah, dia macam macam tu je. Tu kita tahu ada energi yang tak bagus lah tu. Tapi nak dapatkan rasa tu kau amal berapa lama? Lama juga. Lama rasa tahun juga lah makan. Pernah rasa macam give up, macam tak ada je, ada pernah rasa? Masa mula yes. Masa mula mula-mula tu kita memang rasa macam ni macam tipu je. Kan? Masa mula tu sebab kita memang nak mencari benda tadi lah. Nak mencari kekebalan tu lah, nak mencari sebab masa tu kita tak faham lagi konsep apa benda nak diajar kan. So kita memang rasa macam give up mula tu. Sebab amalan tu nak buat bukan sekejap, sejam setengah. Buat apa? Amalan ni nak buat satu buku tu yang maknanya penuh. Nak mencari tu lah. Yes.
nak cari Mencari. contoh kalau kita solat 10 minit kan, berzikir pun mungkin dalam 10 minit. Ini nak buat sejam setengah duduk berzikir kan. So dengan umur masa tu 18 tahun 19 tahun memang rasa macam kena tipu lah pada masa tu lah. Cakap apa benda ni ilmu tipu ni kan. Kan. Okay, sehinggalah ada satu cerita lah. Sehinggalah ada satu situasi ketika tu kita punya kawan kena kerasukan. Kerasukan itu permulaan kita. Kawan masa tu kena kerasukan tu maknanya korang tengah amal sama-sama ke atau sebenarnya masa tu kita pergi cari hantu. Mana nak test power ni? Sebab bila dah ada ilmu kan nak pergi dia nak test kan? Lah. So test ini orang muda. yang mula-mula tadi perisai tu dah test barang. So ni yang apa? Punya proses lah. Ijazah dah dapat ni nak test pula. Takut tak takut dengan hantu dapat lah. So apa jadi cerita? So kita rasa dalam pandangan 5-6 orang kot. Kita pergi satu banglo ni. Lupa kat mana, Bukit Tungku ke kat mana tak lupa. So dekat situ lah bila dah pergi, kita balik tu, tiba-tiba ada seorang kita punya kawan perempuan lah. Tiba-tiba dia macam apa nama ni, dalam keadaan macam tak sedar lah. Tak sedar, dia macam bila kita bercakap ni dia tak cakap kita, dia macam maknanya masa pergi tu ramai-ramai bergelak ketawa semua lah. Balik tu dia dah tak bergelak ketawa tak. Perasan tu masa bila? Masa dah balik tu. Dah balik ke dalam kereta masa tu? Dalam kereta. Dalam kereta lah. Dalam kereta on dia balik tu dia macam dia mata terbeliak kan. Kau yang perasan ke? Kau rasa ada kawan-kawan yang lain kot. Lepas tu apa yang korang buat? Kita berhenti rasa kalau tak silap dekat jalan pantai tu kan ada Caltex ke apa kan. Kita berhenti dulu. So dia masuk dalam toilet, lepas tu dia dah mula nak menjerit apa benda dah. Dia jalan sendiri? Tak, kita berhenti dia nak pergi toilet. So nak pergi toilet, dia turun, lepas tu dia macam meracau dalam toilet tu. Lepas tu kita bawa masuk dalam toilet, dalam kereta. Bawa ke bawah rumah, kondo dekat dalam kota sebenarnya. Kat situ lah. Lepas tu apa yang korang buat kan dia? Itulah rawatan pertama kita orang. Percubaan nak test. Lah. Maknanya korang main gedah je lah. Macam mana? Sebab tu kita tak belajar rawatan pun masa tu. Cuma kita nak test ilmu tu je lah. Ilmu tenaga tu. Tu yang rawatan pertama yang kita keluarkan jin tu daripada badan dia. Mana kau tahu dia ada jin ke? Dia masa yang kau cakap dia jerit dekat dalam Caltex tu, dia jerit apa? Dia cakap apa? Dia kata, "Oi, ambil aku ke?" Lupa apa yang dia jerit, tapi something yang macam bukan diri dia lah. Jadi korang ambil dia masuk kereta terus lah. Dalam kereta dia tak jerit-jerit. Dia tak menjerit, tapi dia macam seolah macam blur-blur tu. Okey. Lepas tu dia bawa dekat bawah kondo. Bawah kondo. Kenapa bawah kondo? Bawah kondo tu apa yang kau buat? So dalam kereta tu masa tu kita buat macam biasa kan perawat kan buat rukyah kan. Kita buat macam tu jugalah. Cuma bila kita buat tu kita tarik benda tu keluar, so benda tu ikut keluar dan dia pun rasa benda tu keluar, lepas tu dia sedar. Pada masa tu kau nampak ke benda tu keluar tak? Atau kau ada rasa? Tapi dia bagi tahu, dia nampak benda tu asap hitam yang keluar daripada badan dia. Kau tak rasa lah. Kau macam jadi ke tak jadi ni, jadi ke tak jadi macam tu lah. Kita tak tahu lagi masa tu, baru dia belajar. Jadi masa tu memang betul lah apa yang aku belajar ni lah. Tu one of the reason jugalah pada masa tu lah. Lepas tu bila dah diijazahkan tu, lepas tu next dia bila dah diijazahkan kau semua, maknanya ijazah tu untuk diri sendiri, betul tak? Betul. Macam mana cerita ke pengamal perubatan ni? Tu kata tadi tu, bila dah lama belajar silat, kan dah dapat tali pinggang bengkung apa semua tu kan. Lepas tu kan dia suruh kita buka gelanggang. Sebelum nak buka gelanggang, dia kata kena ada lagi ilmu tambahan lah. Sebab nanti kalau katakan anak murid gelanggang kena gangguan, kita boleh rawat, tak payah nak pergi ilmu lain. Buka gelanggang ni macam buka pusat silat lah. Macam pusat silat. Mana kita jagalah. Mana kau dah jadi tok guru lah. Tok guru lah. Cikgu je lah. Cikgu untuk gelanggang ni. Wakil guru lah untuk mengajar. Gelanggang mana? Gelanggang tu gelanggang kau lah. Kalau ikut gelanggang guru kita tolong ajar. Kita jagakan gelanggang je lah. Lepas tu tu buka gelanggang lah. So sebelum buka gelanggang tu kena ambil ilmu tu dulu lah. Sebab dia kata kalau katakan berlaku sesuatu dekat kita punya anak murid gelanggang, kita boleh tolong bantu lah. Tak payah nak pergi cari rawatan kat luar pula. So asalnya konsep dia untuk kalau ambil ilmu perubatan lebih advance ni, mula untuk rawat diri sendiri. Lepas tu untuk merawat orang ni sebenarnya dia suruh buka gelanggang supaya kau boleh jaga kita punya anak murid ni. Korang punya clan ni lah. Yes, macam tu. Tu je asal dia. Asal dia lah. So apa yang kau belajar ubat tu? Ubat? Kalau ikutkan, satu memang cara nak buang hantu lah. Buang hantu?
Jangan buat hantu podcast lah. Nak keluarkan hantu daripada badan orang tu lah. Itu yang Okey. pertama lah. Yang kedua, kita scan. Boleh scan tenaga dia tu. Kita boleh check dia ni ada gangguan sihir ke, ada saka ke, ada yang mendamping je ke. Betul lah. Orang buat ke betul lah. Betul, kita boleh scan. Santau semua. Yes. Lepas tu yang kedua, kita buat ilmu pendinding lah. Pagar macam tu. Oh, okey. Itu basic lah 3 tu. Oh, itu belajar dah dapat apa silibus tu semua. Barulah boleh buka gelanggang. Betul. Ya. Tempoh belajar tu berapa lama? Dia kalau ikutkan untuk nak habiskan belajar tu dalam 2-3 hari je. Tapi nak master tu ambil masa lah. Maknanya nak mengamalkan tu Nak jadi mahirkan dia. nak mahir yang ambil masa lah. okey. Jadi sepanjang anak dipanggil anak gelanggang lah. Anak gelanggang mesti tu ada pernah kena rasuk ke atau pernah kena kacau ke? Tak pernah. Oh, sebab kau dah pagar dia semua. Tak pernah. Tak pernah lagi lah. Okey, jadi bila dah sekarang gelanggang ada lagi? Sekarang dah tak ada dah. Okey, tak ada Sebab dah. sejak PKP tu gelanggang tu tutup. Lepas tu bila nak buka balik kat masjid tu dah ada silat lain masuk. So Okey. kita dah tutup lah. Jadi Dah masa pun dah tak ada sangat lah. sebab itulah tercetusnya untuk jadi pengamal perubatan Islam ni. Dari situlah. Dari situ lah. Okey. Permulaan dia. Jadi aku nak tanya bila macam mana seorang tu dia dah tahu okey aku ni adalah pengamal perubatan Islam. Okay. Macam mana dia dah tahu? Ke dia declare diri dia ke kau kena register ROS ke atau Kalau macam kami memang kami ada berdaftar dengan ROS lah. okey ada Kita okey. ada berdaftar dengan ROS untuk daftarkan kita punya persatuan di bawah nama lain. Okey. So tadi kita katakan kita daripada silat kan. So untuk yang pengamal perubatan dia ada nama persatuan dia sendiri, under ROS. Macam tu. Oh, jadi bila maknanya korang ada kumpulan lah sendiri. Adalah kumpulan. Ada dia punya anggota apa? Meeting setiap tahun tu apa begitu? AGM, AGM semua ada. lah. Memang ada. Okey, untuk perubatan saja ada? Itu dah ada. Oh, ada jugalah. Bukan Itu kata dia silat lain, Oh, dan perubatan perubatan persatuan lain. lain. Ada dua persatuan sebenarnya. tapi di bawah Di bawah, tapi asalnya di bawah silat tu lah. bawah silat tu lah. So setiap tahun akan ada 2 meeting yang berbeza lah. Boleh kongsi apa selalu meeting cerita maksud dia nak tahulah sekarang hantu terbaru ke. Biasanya perkara berbangkit tentang persatuan lah. Okey. Macam mana nak menggerakkan persatuan, apa yang perlu dibuat untuk kita lebih aktif, lebih ramai lagi kita punya jenjang ahli dan sebagainya. Biasa benda macam tu lah. Jaranglah dibincangkan tentang yang macam kisah hantu ni. Kisah hantu biasa dibincangkan waktu lain lah. Macam tu. Yelah mungkin korang ada bincang sekarang ada trend, ada benda baru, setan baru yang jenis rasuk macam ni ke Yang tu dalam grup WhatsApp tu lah biasanya. adalah. So apa yang boleh kongsi contoh yang terbaru lah sekarang? Paling Apa? baru semalam lah. Semalam ada kes dekat boleh sebut nama tempat Boleh tak ada masalah, tak ada masalah boleh. Dekat ni Puspen Dengkil. Puspen Dengkil okey. Dekat Ikram ke apa sana? Macam tu Tak pasti. Okey, tak apa. Dekat Dengkil lah. Ada berlaku kerasukan lah semalam. Okey. Dalam rasa 10 orang ni rasuk malam kot. Pelajar? Dia punya macam tak pasti tu pelajar ke orang yang tinggal dalam tu ke. Okey. Yang kena tu apa? Orang muda ke orang tua? Orang muda juga lah, perempuan kebanyakannya. Perempuan okey. Dan katanya itu dah penyakit berulang dengan kerasukan tu lah. Tu kes terbaru lah semalam. Tak berapa orang tu semua? 10 orang. Jadi siapa yang bagi tahu tu? Yang bagi tahu korang? Kenalan dekat sana juga. Kita punya jemaah yang ada tinggal kat Dengkil tu. Dia inform lah. Apa maknanya bila kau sampai tu ada dah kena rasuk ke atau perkara ni diorang ni dah banyak kali kena rasuk ke? Kalau ikutkan dia kata dah banyak kali kena rasuk lah. Okey. Lepas tu bila kau sampai sana? Kalau ikutkan sebenarnya tak sampai dapat berita je. Oh, iya ke? Tak pergi pun. Cuma dia bagi tahu. Boleh tak nak bantu untuk pergi rawat semalam. So tapi bila kita nak pergi, kebetulan dia kata AADK ada hantar laporan orang untuk bantu semalam. AADK. So tapi tak pasti berjaya bantu kita. Dia kata kalau tak berjaya dia akan inform kita balik lah. So semalam pun dia bagi tahu tu dah lewat dalam pukul 9.30 malam je lah. Okey. Aku nak tanya bila kau cakap AADK dalam pengalaman kau berubat orang, kadang-kadang yelah AADK bahasa dadah kan. Kau boleh dapat beza tak antara sebenarnya dia ni halusinasi dadah, bukannya dirasuk atau apa? Betul? Boleh ke? Boleh. Kita memang boleh bezakan. Sometimes kita bagi tahu, contohlah orang yang datang check kita kan. Contoh dia kata anak saya ni tak tahu, betul kacau-kacau. So sometimes bila dia check, kita bagi tahu ada setengah orang kita bagi tahu dia ni tak ada masalah pun, tak ada kena gangguan sihir, tapi ada setengah orang dia nak kita declare yang dia kena gangguan juga. Okey. Ada macam tu. Ada pula yang kita kata dia ni memang ada gangguan tapi dia kata dia tak ada gangguan. So benda ni biasalah.
So memang kita boleh check based on tenaga dia lah. Okey. So bila kita check memang tenaga tu, dan biasanya katakanlah contohlah, bila kita dah check tenaga tu tak dapat detect ataupun kita dah dapat detect, kita akan buat rawatan lah untuk terus nak tengok dia punya tindak balas. Kalau tak ada tindak balas tu dadah tu. Confirm lah. Ya. Biasanya tu lah. Okey, katakanlah orang yang kena dadah tu, contohlah dia meracau atau dia dalam masalah pasal dadah. Tapi dalam pada masa yang sama, dia sebenarnya ada saka atau ada apa-apalah yang bela dia bela ke atau dari keturunan dia. Jadi bila korang datang check, dia sebenarnya tengah meracau pasal dadah. Bila kau check ada tenaga pasal saka tu. Terkeluar lah benda tu. Macam mana tu? Okay, kalau macam kes saka ni, kalau katakanlah benda tu terkeluar pada ketika itu, so kita tak boleh nak terus buang dia punya saka tu. Sebab dia kita kena minta izin lah dengan orang yang tadi tu. Adakah minta izin dengan saka tu? Bukan, maksudnya dengan orang yang ada bela saka tu lah. Okay. So saka ni ialah benda yang satu, kebiasaannya benda belaan lah. Benda belaan. So kalau benda belaan ni kita tak senang untuk kita nak membuang macam tu je. Sebab dia punya macam akad lah, perjanjian sebagainya. Tapi ada juga certain saka yang memang dia pun tak tahu dia ada saka pun. Selalunya macam tu. Macam daripada keturunan lama, datuk nenek moyang. So itu ada juga. So lepas dah buat tu baru dia tahu. So nanti kita akan tanya dululah. Tapi dia tengah dalam keadaan kalau yang tu kita kena biar dia biar dia dululah. Dia dah betul-betul boleh kita tanya tu, boleh ni lah. Macam tu. Tapi ada setengah orang memang dia tak nak buang pun. Dia tahu dan dia tak nak buang. Ada. Orang muda kadang tengoklah dia umur 35, 40 ada. Maknanya itu dia, yang tak nak buang tu memang daripada masa dia panggil kita datang nak suruh buang. Bila kita dah buat serat jalan, dah start dah buat, so tiba-tiba tak payah buang lah. Tak jadi. Ada juga macam tu. Itu saka dia yang suruh ke atau dia atau sebab dia macam bila kita buat rawatan tu kan, nanti dia akan ada macam bisikan dia bersaka tu lah, yang pujuk dia. Dan dia pun bila dia bersetuju, kita kena ikut lah dia. Sebab dia tuan kepada saka tu. Masa bila kau buat tu, kita tak dengar, dia yang dengar. Pernah ke saka bercakap dengan kau? Dia pernah. Sebab dia tengah ada setengah kes memang saka tu akan muncul. Masa muncul maksudnya dia akan merasuk tuan dia menjadi bentuk dia lah. Sama contohnya kalau dia saka ular, nanti dia akan jadi ular, dia tiba mengelunsur macam ular. Pernah jadi ular? Pernah. Tak, maksud dia jadi ular tu. Bukan, maksudnya pergerakan dia macam ular. Kalau katakan dia ada harimau, pergerakan macam harimau. Kalau maknanya dia tiba-tiba jadi ular, dia mengesot macam ular. Mengesot macam ular. Ya. Ada. Kalau yang macam panglima tiba-tiba lah jadi segak lah, tiba-tiba duduk bersila macam ni lah. Tak kisah lelaki atau perempuan lah. Tak kisah, sama. Dia ikut dia punya belaan dia lah. Apa yang dia ada. Tapi jadi kau masa tu kau bercakap lah dengan dia? Kita akan bercakap dengan dia punya saka lah. Ya? Yes. Uish, seram tu. Kan? Tak, maksud aku, macam mana kau yakin bila kau bercakap dengan dia pun boleh tukar jadi ular? Kalau dia kencing kau macam mana? Itu kita based on yang kita akan buat rawatan tindak balas. Rawatan tu yang akan menentukan yang betul-betul yang dia kena ganggu ataupun tidak. So rawatan tu yang akan trigger dia punya saka tadi tu. Jadi bila dia bertukar tu, selalunya apa korang punya dealing lah selalu yang kau ingat? Apa dealing dia? Kau keluar ke apa ke? Dia tu kata dia setiap kes tu berbeza. So kalau katakan kes kita ambil satu lah. Kalau katakan dia memang nak buang, kita akan sudah buang, dan kita akan sudah keluar lah. Kita akan sudah keluar. Kadang-kadang ada yang keluar cara baik. Kita berbincang aja lah, berborak, bincang macam nego. Dia pun setuju, dia keluar. Tapi kau bila bercakap tu, kau maksud aku, dia tak pula nak rasuk kau. Itulah setakat ni belum pernah lagi lah. Tak pernah lagi ada yang nak rasuk kita, tak pernah lagi lah. Pernah rupa dia berubah ke atau? Ada contoh macam ini kan kisah ini saya punya ex dulu pernah kena. Tiba-tiba je dia menari, tiba-tiba je macam muka dia lidah macam menjeling tu. Menari tu macam mana kau ada kat rumah tiba-tiba dia menari ke? Kita kat rumah tengah tengok TV apa semualah. Tiba-tiba dia macam menari tu. Menari apa? Menari macam gemalai macam tu. Masa tu tengah tengok TV biasa? Tengah-tengah lepak biasa kat rumah je. Lepas tu tiba-tiba lidah dia menjeling tu. Macam lidah macam seolah-olah dia macam lidah menjeling dan macam air macam meleleh lah. Tapi tak meleleh lah. Contoh gaya dia buat tu lah. Lepas tu dia kata dia nak join family kita, dia cakap. Maksud dia? Macam mana? Dia macam nak bersama family kita. Dia tengah menari. Lepas tu kan dia dah macam menyerupai bentuk benda tu.
Masa tu kau tengok muka dia lah. Muka dia tapi dalam keadaan macam Okey. ada Badan tengah menari lah. tengah menari lah. Lidah terjelir keluar. Malam. Masa malam. Masa dia cakap, boleh tak saya nak, maksudnya dia nak bersama family kita. Masuk tak tahu masuk family. So macam dia nak together lah dengan kita. Oh ya. Dia nak bersama keluarga. Dia jadi macam satu family jugalah. Dia itu dah memang family kau. Itu Yelah, wife kita. kita. Benda tu maknanya kau dah tahulah orang tahu benda lah. lain yang bercakap. Dia minta izin kata, boleh tak saya nak bersama family awak cakap tu. Tiba-tiba dia bangun cakap macam tu. Tiba-tiba. Uish. Masa anak saya kecil juga. Masa anak saya dalam umur 2-3 tahun masa tu. Lepas tu apa kau buat? Marah lah dia. Oh, kau marah. Okey. Sebab bila melibatkan wife kita, mesti kita emosi sikit kan. Jadi kau marah dia, kau marah tu. Kita marah macam tu je. Kau marah wife kau atau kau marah benda tu? Of course kita marah wife kita masa, tapi kita marah macam tu lah. Okey, lepas tu apa kau buat? Yang masa tu kita just macam bergaduh mulut je lah. Okey. Suruh dia pergi daripada situ dan sebagainya. So lepas tu dia belah lah. Benda tu keluar sendiri? Dia keluar. Macam mana benda tu boleh datang ke rumah? Yang tu tak tahu. Yang tu tak tahu mana datang. So bila kita buat rawatan ni, macam benda dia macam ibarat, that's why sejak banyak kes yang macam dia ganggu saya punya wife dulu. So saya tak buat rawatan kat rumah dah. Saya buat rawatan pergi rumah orang je. Oh, dulu panggil orang datang rumah. Macam lah jadi rumah tu sebenarnya dulu. Okey. Sampai terkoyak lah kita punya apa yang kalau jadi harimau tu. Terkoyak anak punya tempat kapet baby apa semua tu. Sekarang pergi ke rumah orang lah. Tapi biasa buat pergi rumah orang lah. Sebab benda macam ni lah. Okey. Kita tak tahu bila dia tiba-tiba nak datang ni. Yelah, maknanya buang-buang tiba buang kat rumah sendiri. Kan benda tu kan. Benda macam tu lah. Kebanyakan memang biasanya orang rumah yang kena dulu lah. Dia kena gangguan. Mana dia sendiri tak pernah kena lah. Maksud dia bukan tak kena. Maksudnya kadang kita boleh rasa macam kita ada terkena juga. Tapi sebab bila kita ada ilmu pendinding, dia macam kita dalam satu perisai. So macam satu macam berbola tu kan. So bila kita kena gangguan tu, kita ada rasa something macam bola kita kena kacau lah. So kita akan rasa macam dia tak kena dengan kita punya energy tu. Mendalam ni. Contoh lah macam bola tu kat luar kan. So bila ada benda langgar, kita rasa macam dia macam makin masuk. So nanti kita akan rasa something lah. Tapi dia tak tembus. Macam tu. Berbalik yang kita jadi ular tadi tu. Yang opposite balik. yang jadi ular tu dia sebenarnya apa? Dia saka ke atau saka lah. Yang tu okey, yang saya ingat saya yang jadi ular tu sebenarnya dia ada banyak saka. Dalam dia tu rasa ada 7 saka masa tu, sebab dia berubah. Dia pada ular, jadi harimau, lepas tu jadi pahlawan lah, dia ada banyak. Yang tu memang kes paling susah sebab dia banyak kali kita buang lah sampai habis. Okey, dia siapa yang panggil? Dia yang panggil sendiri korang ke atau dia nak jumpa untuk berbuat. Sebab apa dia panggil? Dia perempuan. Kenapa dia panggil? Satu sebab dia mengalami masalah pendarahan yang tak ada henti. Okey. Lepas tu anak dia pun perempuan kat malam sama juga. 2 orang perempuan dengan pendarahan yang tak ada henti juga. Selepas kita start buang sikit-sikit saka tu, dah lama dia makin better lah. Maknanya bila korang datang tu, korang scan lah tadi tu. Scan boleh memang tahu dapat ada 7. Sebab belum sempat, maksudnya bukan sempat, baru nak scan dia dah bertukar lah. Tak, okey. Kita cerita dari awal. Okey, dia call korang pun datang rumah dia. Bila kau sampai lepas tu first dia datang rumah kita dulu. Oh, dia datang rumah kau. So kan dia cakap dia nak buat rawatan kan. Okey, dia datang rumah kau, lepas tu bila nak buat rawatan kan kita akan check dulu dia ni ada saka ke tak. Okay. So kita baru nak start check tu je dia dah berubah. Oh, dia dah berubah. Dah bertukar lah, jadi saka dia. Okey, so teruslah kau dah tahu okey ada dah. Dah confirm lah memang ada lah. Masa tu baru tahu satu lah. Lepas tu dia bertukar. Lepas tu bertukar jadi apa? Jadi harimau lah. Masa mula-mula? Masa mula ular, lepas tu kayak jadi harimau, lepas tu kayak pahlawan lah. Masa dia jadi harimau, jadi ular tu dia cakap bahasa Melayu? Tak, masa dia tak cakap. Dia cuma buat perwatakan haiwan tu je. Oh ya? Yeah. Macam tu. Dia tak ada patung, tak ada. Tak ada. Ya? Yeah. Macam ular je macam tu. Dia macam tu. Macam tu. Ya? Yeah. Oh, jadi dia tak ada serang korang? Serang, dia lawan. Itu antara perempuan yang kita lawan dengan dia. Yeah. Tapi kita tahu itu bukan dia. So kita tak lawan, kita macam defend diri je lah. Kau pernah tanya dia masa dia bertukar tu, dia tahu tak dia bertukar ke? Dia tak pernah tanya. Dia memang tak sedar pula. Dia memang tak sedar. Tapi kau okey, cerita aku mungkin tak faham sikit. Energi kau rasa lah benda tu? Memang rasa lah. Kau rasa macam mana masa kau tengok ular tu? Okay, macam kita kata, bila kita dah buka kita punya tenaga tu, kita boleh rasa ada macam bahasa mudah cakap tendang lah. Tenaga dekat kita punya anggota badan kita lah semua. Oh. Dia kalau lebih mudah cakap macam kalau dia tak kena kita mula meremang lah, tu paling senang lah. Mula meremang.
Oh macam tu lah body kita reaksi body kita macam tu. respon. Ataupun kalau kata dia kalau terlampau kuat kita rasa tenang macam nak muntah tadi tu lah. Rasa mual-mual lah. Macam tu. So yang kes tu dah habis dah lama dah settle lah. Jadi benda tu buangnya yang tu buang. Macam mana dia tahu buang masuk botol ke macam kan? Biasanya kalau macam cara kita orang lah biasanya kita buang ke tempat yang dia nak pergilah. Maksud dia kau tangkap saka tu macam mana? Tak, kita just macam tangkap tu maksudnya kita okey saka ada dalam badan. Okey. Okey, ini botol. Kita tak kena. Tak contoh. Kan? Keluarkan sesuatu masuk dalam kotak korang pergi buang. Itu nampak yang clear cut barang lah. Kalau saka ni macam mana? Okey, kau keluar dari badan. Lepas tu tak cakap okay, we want take him. Takkan saka tu sendiri pergi. So macam tu kita akan tanya dia nak pergi ke mana. So kita akan cuba hantar dia untuk pergi ke tempat yang nak pergilah. Hantar tu pakai apa? Macam mana? Dia macam alam lain lah. Kita hantar melalui alam lain lah. Alam dia lah. Macam tu. Alam apa selalu dia minta tu? Alam jin lah. Maksudnya alam yang kita tak nampak lah. So kita akan hantar dia akan keluar dan terus pergi tempat yang nak pergilah. Tapi melalui alam dia lah. Contoh dia kata dia nak pergi ke Gunung Tahan contohnya. So kita hantar dia pergi Gunung Tahan. So dia keluar. Hantar tu macam mana korang Gunung Tahan macam tu? Dia kalau ikutkan itulah benda ni dia macam mistik kan. Tak apa. So kita hantar tu bahasa mudah dia guna tenaga je lah. Tenaga tu kita tarik dia keluar. So kemudian kita terus bayangkan tempat yang kita nak pergi dengan niat. So kita bawa dia pergilah. Lepas tu keluar. Macam mana kepastian kau nak tahu betul-betul benda tu? Yelah kau tahu. Kalau katakan dia tak datang balik memang dia dah setan kan kuat menipu. Kadang-kadang dia ada pernah macam jenis. Betul. Tiba dia tengah masuk kau pun buat ni. Memang ada. Memang sebab biasanya kalau kita buat rawatan memang jarang untuk, maksudnya kalau boleh jangan bercakap dengan benda tu lah kalau boleh. Tapi kalau dia ajak bercakap baru kita bercakap. Sebab biasa macam kata dia lah, biasa dia suka menipu lah. Dia syaitan kan. Itu betul. Dia cuba nak manipulate kita. Kalau katakan memang kita dah buang, tak datang balik dah, memang confirm lah tu. Maksudnya dah tak ada lah. Okey. Jadi sepanjang itu kita tengok yang orang berubah. Orang berubah jadi ular lah apa. Yang maksud aku pengalaman kau sendiri yang kau nampak sendiri hantu. Nampak sejujurnya memang tak nampak hantu lagi lah. Okey. Alhamdulillah sebenarnya lah. Alhamdulillah. Sebab saya pernah je dulu nak minta dengan guru saya ilmu buka mata, ada buka hijab. Itu ada lagi satu level lah. Pernah minta, saya cakap nak bayar berapa pun saya akan bayar. Saya cakap janji dia tolong bukakan. Kenapa kau perangai macam ni? Kenapa kau sibuk nak pergi buka? Sebab saya suka, saya minat. Saya minat benda macam tu. Sebab kata kalau buka lagi senang lah nampak. Nampak lagi senang nak cari benda tu. Nak berubat lah ke apa. Tapi guru saya cakap tak payah. Kita dah boleh check benda tu tanpa nampak. Kan kita boleh check tenaga tu kan. Sebab kata kalau nampak nanti kan benda tu buruk je cakap. Sebelum buruk apa-apa nak kita nak tengok kan. Tapi memang ada orang kata tadi apa ijazah yang next untuk boleh boleh nampak punya lah. Ada, itu memang ada pun. Macam tu bukan lagi senang. Senang lah berubat. Itu guru saya kata sebab kita ada ilmu yang boleh detect tanpa tengok. Sebab apa kita nak tengok lagi dah? Sebab benda tu buruk je cakap. So kalau kita dah buka hijab tu, dia akan ada kat mana-mana lah. Kita boleh nampak dia mungkin dalam bilik ni, kat tepi toilet, kat mana-mana, tepi jalan. So sebab dia hidup bersama kita. So kita akan nampak dia kat mana-mana. Macam dalam movie tu, nampak hantu keliling macam tu lah. So dia memang tak bagi saya buka. Tapi korang kalau nampak nampak Hantu Podcast ni, jangan lupa subscribe dekat YouTube Hantu Podcast. Kalau nak tahu total kau dah buat benda ni dah berapa tahun dah? Kalau daripada tahun 2010 sampai sekarang dah lebih kurang 14 tahun dah. 2010 10 tahun lah. 14 tahun dah. 14 tahun lah. Jadi aku tengok bila berubat orang ni, dia ada benda yang pakai pulut kuning lah, pakai apa? Itu tak makan lapar. pakai limau lah. Okay, faham. Kan? Aku tanya tu apa benda, kenapa dia benda? Dia macam sebenarnya kalau ikut kan kita punya main ilmu dalam kita punya rawatan ni sebenarnya kalau ikut tak pakai benda-benda tu pun. Itu cuma macam tambahan support kita punya rawatan dia tu. Kalau yang basic memang tanpa apa-apa bahan lah. Tanpa bahan dan juga tanpa sentuhan. Itu dia punya kita punya main kita punya rawatan. Tanpa bahan, tanpa sentuhan.
Kemudian kalau yang ini bahan-bahan ni biasanya kita gunakan untuk extra punya tenaga lah. Okey. Contoh katakanlah dia kena balik rumah. So kita kan dah tak ada lagi kan nak bantu dia kan. So Okey. kita isikan tenaga tu dalam bahan-bahan tadi tu. Okey. Maksudnya kita macam buat pengisian bacaan kepada bahan-bahan tu dan masukkan tenaga sekali. Balik dia boleh mandi lah. Selalunya bahan yang kau Biasanya bahan yang biasa orang mesti tahu lah. Biasa garam, lepas Okey. tu limau purut ataupun limau nipis lah. Tu 3 yang utama lah. Kenapa okey contoh kenapa limau? Sebab Kenapa garam? Kenapa tak gula? Kenapa tak betik? kalau mengikut Okey. cerita di alam sebelah, Okey. limau tu benda yang macam boleh menyakitkan benda-benda ni lah. Kalau ikut cerita di alam sebelah limau tu memang Dia ada beza juga sama ada limau nipis ataupun limau purut lah. So benda tu boleh menyakitkan benda tu lah. mana benda Tapi kalau dari segi saintifik pula, limau tu sendiri ada satu energi lah. Okey, Energi yang kalau katakan kalau kita buat mandian, dia akan support kita punya energi badan kita untuk lebih jadi positif lah gitu. garam? Sama juga lah. Garam pun of course lah garam. Macam garam bukit tu kan. Okey. So dia akan membantu support. Dan tambahan ni adalah kita buat pengisian lah kepada bahan-bahan tadi tu. Yang lagi akan menguatkan energi tu untuk benda-benda tu keluar lah. Okey, aku ada tengok kau punya Facebook kau mandi bunga tu apa? Okey, mandi bunga dia secara kalau saintifik ni lah. Maksudnya biasanya orang akan tengok bunga tu menarik. Orang akan tengok Kan? So kita ambil energi menarik dari bunga itu untuk kita serapkan kepada kita. Okey. So setiap benda dekat dunia ni dia ada wave ataupun ada energi lah, ada tenaga. Okey. So kita gunakan bahan-bahan tu, bunga tu untuk kita mandi supaya kita serap punya energi yang menarik tu lah. So bila kita dapat serap, barulah kita dapat, itu yang orang kata macam penarik, pemanis sebagainya tu. Okey. Cuma tambahan dia ialah kita buatkan pengisian lah dalam bunga tu. Buat pengisian, bahan-bahan bacaannya khusus untuk lagi jadi extra energi lah benda tu. Itu je sebenarnya, bukannya nak bagi macam benda-benda pelik pun. Bunga tu memang So bunga itself pun dia memang dah ada tarikan. Tak, maksud dia ada jenis-jenis bunga ke? Dia ada jenis bunga tertentu. Dia biasanya kalau ikut kita punya mandian 7 jenis bunga lah. Tak kisah bunga apa-apa. Tak kisah bunga apa-apa pun. Bunga teh ayam pun boleh. Kalau boleh bunga yang ada tarikan dia tu lah. Selalunya korang akan bagilah list bunga apa yang senang dicari lah. Betul. Itu konsep mandi bunga lah. Okey. Kita dah cerita yang pasal benda-benda yang kena rasuk ni lah. Santa pun dah kan. So aku nak tanya, ni popular sikit benda ni. Ada tak orang yang datang dia nak buang susuk? Ada. Ada. Susuk. Maksud dia, okey, cuba cerita daripada pengetahuan susuk tu apa? Selalunya orang pakai ni. Biasanya pakai untuk zaman sekarang lah. Pakai untuk kecantikan lah. Saya memang ada jumpa satu kes ni, perempuan lah. Perempuan, memang kalau kita pegang kat dia punya dalam ni, ada benda. Macam bukan jerawat? Bukan. Memang dia macam ada benda tanam dalam ni. Okay, sorry Blair, sebelum kita pergi jauh. Tadi kau cakap konsep tanpa sentuhan dan tanpa apa tadi? Tanpa bahan je. Tanpa bahan lah. Tapi susuk tu macam mana? Macam mana kau nak? Okey lah. Kalau ikut tadi, sentuh tu nak tahu dia kat mana je lah. Okey lah, okey. Tapi kita keluarkan dengan cara yang sama jugalah. Tanpa sentuhan juga. Okey. Oh, ya. Cuma nak beritahu ni, kan dia kata dia susuk. Kita cakap, betul kan susuk. So kita pegang memang ada. Rasa macam mana tu? Contohlah kalau katakan, rasa pipi dia cukup kosong kan. Tekan memang ada barang. Picit ni, kalau tekan ni memang nampak ada bentuk macam kristal atau bentuk macam ada benda kat sini. Biji. Okey. Ibarat macam kita letak berlian ke dalam ni kan. Bearing lah. Ada rasa benda tu. Memang ada. Ya. Macam dia masuk. Kan? Dia tak ada. Macam dia masuk. Tak bengkak pula muka dia ke apa kan? Memang ada. Betul lah. Memang sebenarnya pernah handle kes macam ni lah. Okey. Lepas tu dia datang tu sebab apa? Nak buang lah. Dia dah menyesal lah. Biasa dia pakai tu untuk kecantikan lah. Dulu dia pakai, dia kata nak goda suami sendiri kot juga. Sampai pakai susuk? Sebab nak pikat suami dia lah dulu. Okey, masa kau buang susuk tu tak ada diganggu dengan dia punya... tak, yang susuk dia bukan macam kerasukan apa semua. Dia cuma kita keluarkan benda tu je. Dia tak ada macam kes macam saka ni tak. Kenapa dia tak bagi balik kat orang yang pasangkan susuk dia? Dah meninggal. Orang tu dah meninggal? Dah meninggal. Tu dia pasal orang lain tu buat. Dia maknanya kalau dia tak jumpa orang, benda tu sampai bila-bila? Ada kekal lama. Engkau ada tanya, tak, maksud aku, yelah, kalau tak ada apa-apa jadi kat dia, tak payahlah buang. Kenapa dia nak buang? Sebab dia rasa macam benda tu mengganggu dia lah. Dari segi psikologi dia. Oh ya. Yeah. Dia rasa macam benda tu mengganggu dia fikiran lah. Dia rasa macam nak kena buang juga. Jadi macam mana kau keluarkan tu?
Sama Okey, juga dia punya proses konsep. dia kau Sebab benda ni kan benda alam mistik kan. okey. So, kita gunakan cara tenaga dia jugalah. Lepas tu nampak benda tu keluar sendiri ke macam mana? Tak, dia hilang tiba-tiba. Dia macam ibarat macam tiba tak ada. Lepas tu kau pegang lah, kau minta izin. Kita tell balik lah. Tak ada ke dia lari ke kat sini ke tak ada lah. Tak ada. Ya. Mesti hilang lah. Tapi dia memang cantik lah. Pada kita biasa je lah. Oh maknanya bila dia pakai tu di mata suami dia tu dia nampak Based on nampak based on cantik apa lah. dia yang dia punya niat yang dia pakai barang tadi lah. Berapa lama dia pakai? Lama juga dia kat masa tu. Ya. Lama. Bertahun-tahun juga lama. Oh. Dia perempuan umur 45 rasa macam 45 ke 50 tu lah. Dia boleh tahu ada tanya dia pasang susuk tu kat mana kat mana kat Thailand ke apa ke? Malaysia. Oh, Tapi lupa kat mana. Oh maknanya Memang orang Malaysia punya. okey, benda susuk ni memang orang Malaysia ni memang sebenarnya kalau nak tahulah kan kau tahu. Memang orang Malaysia ni biasa dengan susuk ni ke? Masih Orang ada Malaysia zaman sekarang? Biasa dengan susuk, biasa dengan sihir, biasa dengan benda-benda yang kita rasa tak percaya ni lah. Maksud dia? Benda-benda yang benda-benda yang mistik ni memang biasa orang Malaysia sangat-sangat boleh kata kita dapat kes setiap hari sebenarnya orang nak buat rawatan. Okey, kita tolak tepi rawatan maksud dia kes-kes yang saka ni kita tolak tepi lah pasal benda tu Faham? bukan dia cari sendiri. Betul. Kadang turun-temurun. Maksud dia kes-kes yang cari pasal sendiri. Contohnya ada tak orang datang yang okey sebenarnya kau berubat ni lah. Dia minta tolong kau, dia tak puas hati dengan orang ni. Tolong. Tak puas hati. Macam ada tak tahulah bahasa aku mungkin ada hantu lebih-lebih tak bagi hantar kat dia. Macam tu. Oh, itu tak ada. Santai orang ke. Yang tu tak ada tapi kalau untuk memikat ada. Oh, okey. Ni interesting. Memikat Itu banyak. Banyak sebenarnya. korang kena subscribe yang dalam live tu, korang tap screen dulu. Follow, like dengan share. Kita nak belajar ilmu memikat ni. Masalahnya Kau tunggu. Okey. Masalahnya yang lagi pening ni ialah perempuan nak pikat perempuan, lelaki nak pikat lelaki. Ini parah ni. Ini parah ni. Tapi kita nak buat lah. Oh, ada yang datang macam tu Ada, banyak. Macam-macam ragam orang Malaysia ni. Maknanya dia pengkit ke LGBT ke apa ni? LGBT lah. Dia tiba dia kata dia suka lelaki tu, yang ni suka perempuan tu, kita ingat kan berbeza pasangan punya. Lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tapi pergi jumpa pengamal perubatan Islam. Tapi dia tanya dulu lah. Boleh ke buat kan? Dia kan. Sebab dia tahu kita kadang kita tak ambil kes macam tu kan. So kita memang tak ambil lah. Okey, kes yang kau ambil contoh? Kalau biasanya pasangan suami isteri. Okey. Girlfriend, boyfriend. Itu biasa tak buat. Memang tak buat. Sebenarnya boleh buat lah. Boleh buat. Tapi kita ambil kes yang rumah tangga dah biasa. Mana kau tahu itu suami dia? Tanta dia kita pun tak check lah betul detail. Cuma kita based on apa yang dia cerita lah. Okey. Apa amalan yang kau apa proses dia? Okey, kalau dia isteri datang saya biasanya sebab biasa kalau kes macam ni memang kita takkan dapat jumpa dia punya pasangan lah. Pasangan dah hilang lah, tak balik lah apa benda lah. Dia salah seorang lah yang datang. Biasanya tu lah. So kita akan minta gambar penuh. Dua-dua belah, lelaki dan perempuan, nama penuh. Kalau dia tahu tempat lagi bagus lah, dia punya alamat sebagainya. Kalau tak tahu tak apa, janji ada gambar penuh lah. Kemudian kita akan buatkan rawatan jarak jauh lah. Okey. Rawatan jarak jauh ni biasanya dia bukanlah macam apa yang mistik apa. Kita cuma buat macam satu session kita buat amalan, berzikir dan sebagainya. Kemudian kita buat solat hajat. Kemudian kita minta dengan Allah lah. Macam tu. Maksud dia bila salah seorang ni datang kat kau, contohnya dia kata saya rasa suami saya ni ada benda lah. Dia cakap itu banyak je kes ni tu. Kan. Tapi kau tak boleh nak jumpa suami dia. Kita check gambar lah. Kita check terus gambar tu. Dari gambar, okey. Daripada gambar tu kita boleh detect yang suami tu ada gangguan tu ataupun tidak. Sebab ni nak cakap ni lebih deep lah. Tak apa, lebih deep lah, tak apa. Sebab sebenarnya yang hidup dekat dunia ni bukannya kita. Yang hidup ni ialah roh kita. Okey, roh. So bila kita check tu sebenarnya kita bukan check jasad, kita check roh antara roh lah. Itulah nama kerohanian tu kan. So kita check gelombang roh dengan roh tu. Okey. Sebab macam mana kalau kita tengok kita punya wali-wali kita zaman dulu, boleh pergi Mekah tiba-tiba sebagainya. Itu ilmu yang lebih hebat lah kan. Sebab yang power dekat dunia ni ialah roh kita sebenarnya, bukannya kita punya jasad. Sebab bila kita mati je,
terus tak bergerak. Okey. Macam tu. Jadi macam mana kau nak berhubung dengan roh dia? Contohlah. Aku Okay. Kan kita minta gambar tu. okey, Sebenarnya bila kita minta gambar tu bukan kita nak gunakan gambar tu untuk ni, kita nak membayangkan dia punya jasad jadinya jasad yang rupa tu. So kita berinteraksi dengan cara macam tu lah. Nak dia macam sekarang kita nak connectkan gelombang tu. Gelombang jasad tadi tu. Gelombang jasad yang berupa orang tadi tu untuk nak sampai kepada roh dia lah. Jadi apa yang kau So sampaikan kita akan check tenaga dia lah. Okey. Macam mana kita scan orang secara face to face ni. Macam tu juga kita scan secara jarak jauh je lah. Okey, jadi bila dah dapatlah gelombang dia. Aku kena bayangkan dah dapatkan gelombang dia. Teruslah guna ayat-ayat yang tu lah. Maksudnya kita akan bertanyakan soalan-soalan dulu untuk kita dapat jawapan dulu. Kemudian baru kita mulakan dengan rawatan kita nak buat dia tu lah. Okey. Ada tak orang datang jumpa kau, suami saya tak balik lah 4 hari. Boleh tolong carikan suami saya kat mana? Macam tu. Kes carikan tu ada juga. Tapi dia bukan carikan, maksudnya dia nak suruh kita kembalikan je lah. Balikkan balik. Maksudnya itu kita panggil tarik semangat lah. Okey. So kita akan buat rawatan untuk tarik semangat. Mana semangat? Okey, kalau lelaki lelaki dia lah. So untuk dia terasa nanti macam aku kena balik lah. So nanti dia akan balik lah. Panjang kau buat ni berapa lama tempoh lelaki dia balik? Dia tiba Cik Faris. Paling lama sebulan. Suami dia balik. Mana berkesan lah benda tu. Tapi memang penat lah. Sebulan punya kerja tu buat. Maknanya kau kena datang jumpa dia lah. Tak. Kita buat jarak jauh je. Kan dia dah bagi gambar je tu. So kita buat kat rumah je lah. So kita kena buat setiap hari lah. Kena ada komitmen lah buat. Mana dah jadi satu halang kau, kerja kau. Betul. Bukan satu hal pun. Itu yang kadang orang tak faham tu. Selalunya kes rumah tangga ni lebih banyak daripada kes kerasukan kau apa? Kalau sejak akhir ni memang banyak. Ya. Sejak akhir ni kalau tengok nombor telefon ni semua pasal kes rumah tangga je. Kes rumah tangga lah. Okey, kita dah cerita tadi pasal rasuk apa semua kan. Aku nak tanya, ada tak engkau buat rawatan yang jenis anak dia ni penagih dadah? Okay. Dia nak suruh nak orang kata tolonglah rukiahkan dia ni sikit biar dia berubah ke. Ada macam tu. Dulu kita pernah siap nak deal dengan AADK untuk buat ambil KK macam ni lah dulu lah. Tapi projek tu tak jadi lah. So memang kita ada buat benda macam ni lah. Apa yang korang buat kalau ada? Biasanya kita akan menggunakan air kelapa yang telah dibuatkan pengisian ayat-ayat tertentu ni. Biasanya kita akan bagi dia minum dalam 7 hari ke 14 hari lah. Lepas tu kita akan ijazahkan dia dengan ilmu gerakkan kita tadi tu. Supaya dia boleh buat amalan kerohanian tu. So dalam masa 14 hari tu kita akan monitor dia lah. Maknanya dia duduk dengan korang lah? Kalau ikutkan, kalau kes ni memang kena duduk dengan kita orang lah. Kita kena jaga dia sebab kita nak keluarkan first minum air kelapa untuk nak buang benda-benda dalam badan dia tu. So nanti dia akan muntahkan balik segala benda-benda dalam badan tu. Yang dia makan benda kotor dulu lah. Lepas tu yang kerohanian tu nak kuatkan dia punya tenaga, dia punya roh balik lah. So dia kena buat amalan yang kita bagi tu. Sama-sama kita akan bimbing dia lah sampai dia ada kekuatan untuk supaya tak kembali balik lah. Okay. Aku baru dapat satu benda pula ni. Yelah kita ni, aku ni banyak tengok movie ke apalah. Aku tengok bila orang berubat, aku tak tahulah korang buat-buat ni. Bila berubat ni sampai orang tu ada muntah-muntah, keluar rambut lah, keluar pisau cukur lah, paku. Ada dalam pengalaman kau ada? Ada. Biasanya kalau kes-kes macam tu, kes-kes santau lah. Kes-kes yang berat lah. Yang berat lah. So daripada pengalaman kau dia keluar apa? Yang biasa muntah lah. Itu paling biasa lah, muntah. Tapi kalau macam contoh, kalau kata ni kaca-kaca halus keluar daripada dia punya badan atau muka. Ada. Maknanya benda maknanya kau start rawatan macam tiba-tiba boleh nampak ke apa? Bukan, saya tak maksud dah buat lama-lama. Dah banyak proses. Dia akan keluar. Kalau muntah pun kadang keluar barang apa-apa yang keluar. Kenapa kaca? Kenapa dia keluar kaca? Sebab itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk dia buat benda tu. Dia punya ritual dia. Orang yang hantar santau lah. Orang yang hantar dia gunakan benda-benda tu lah untuk selalunya orang yang kena santau ni, dia datang kat kau, dia tahu tak? Dia kata, aku kena santau ni, boleh tolong buang ke? Dia tak tahu. Tapi kadang ada juga yang dah tahu based on simptom tu lah. So dia cuma ingat yang dia tahu dia kena ada gangguan sihir lah. Gangguan sihir. Macam mana dia tak tahu dia kena gangguan sihir? Biasanya keadaan ni tak normal macam orang biasa lah.
Contohlah kalau macam kes yang kita pernah semua ni, katakanlah biasanya kalau dia pergi kerja dia okey je, tak ada masalah ataupun nak pergi kerja bersemangat. Tapi ni setiap hari rasa macam bila nak pergi kerja malas. Bila nak pergi kerja malas. So tu tanda-tanda maksudnya dah mula tak biasalah. Lepas tu susah nak tidur. Biasa okey je orang ni macam biasa senang tidur. Tiba-tiba susah nak tidur. Ataupun tiba-tiba selera makan berkurang. Tu benda-benda yang dia akan boleh detect lah. Benda macam tu lah. Benda yang dia dah mula rasa macam dia tak kena lah. Macam tu. Tapi dia pun kadang dia tak pasti dia kena sihat ataupun tidak. Tu dia pergi buat rawatan tu nak check tu. Oh, jadi kalau selera makan berkurang, kalau selera makan meningkat? Mungkin juga. nak bagi meletup lah. Yang tu pun jadi juga. Mungkin aku kena. Kau akan tahu. Kan? Betul tak? Biasanya selera makan tak. Biasanya dia akan bagi kurang selera makan lah. Kuang. Selalunya kuang selera makan lah. So, dia nak merosakkan supaya dia mati lah. Ya. Yeah. Okey, dalam sepanjang kau jadi pengamal perubatan ni lah, ada tak yang kau jumpa yang memang dia orang panggil kau jumpa dia memang dah nazak dah? Ada. Saya pernah handle kes yang lepas saya buat rawatan dia meninggal. Okey, cuba cerita, cuba kongsi. Memang anak-anak cakap yang bapaknya ada macam kena gangguan lah. Dia kena bukan saka lah. Bukan saka, dia memang kena gangguan sihir. Okey. So kita pun datang lah, kita check memang dia ada kena gangguan. So kita buat rawatan. Dia kat mana? Dia berduduk ke dia dah terbaring? Dah terbaring. Nazak kan? Orang tua lah. Orang tua nazak. Nazak. So kita datang rasa kat PJ rumah dia, kat PJ. Lepas tu dah habis keluar buat rawatan tu, dia dah clean lah, dia dah habis dia buat rawatan dia tu boleh bangun. Kan dia kan dah baring kan. Maknanya dah berapa lama dia terbaring tu? Rasa tu dia dah dekat seminggu lebih tu. Oh ya. Yeah. Sebab tu saya punya guru cakap, kalau pergi buat rawatan, pastikan masa buat rawatan tu, masa dulu kita tak faham. Dia kata, kalau pergi buat rawatan, pastikan satu bawa saksi. Okey. Dan kalau boleh jangan sentuh pesakit. Okey. Supaya kalau tiba mati, kita dipersalahkan. Tapi korang pun tanpa sentuhan, tanpa ni kan? Tapi ada saksi lah. So, bila dia dah habis dia buat rawatan tu, dia bangun, dia berborak lah, berborak. Okay, kita pun balik. Oh, dia bangun dia jadi normal lah, macam orang normal? Normal sikit lah, maksudnya bukanlah terlampau sihat, tapi dia dah boleh bercakap lah. Oh, okey. Dia duduk, dia dah boleh bercakap, borak anak dia semua. So, anak dia pun happy lah, happy. So, kita pun balik. Malam tu, anak dia beritahu, ayah saya dah meninggal. Okey, tadi kau cakap memang bapak dia kena buatan orang. Kena buatan orang. So, takkan dah sampai macam tu baru dia panggil korang? Sebelum ni ada orang lain buat ke? Kalau ikutkan yang tu, yang kes yang ni memang dia tak panggil siapa lah. Sebab apa? Yang tu tak pasti pula kenapa. Dah nazak baru dia nak dia terfikir. Boleh terfikir. Oh, okey. Jadi ada satu soalan Black. Banyak soalan dalam kepala otak ni kan. Ada tak engkau pergi rawat orang? Rupanya okey, sebenarnya dia ni sakit biasa je, pergi jumpa orang yang salah. Lepas tu rupanya orang ni rupanya dia bukan mengamal rawatan Islam lah. Dia ilmu hitam. Okey. Kau pakai ni, kau akan jadi baik. Dia jadi baik. Tapi lama-lama dia rasa, apa tak sedap lah ada aku ni. Lepas tu baru dia tahu, rupanya punca benda yang dia jumpa padat. Lepas tu kau orang datang, kau tahu benda tu. Ada benar? Ada. Biasa kan itu kita subuang apa punya yang dia pakai je lah. Macam mana kau tahu dia dapat daripada orang lain? Biasanya memang dia akan bagi tahu. Okey. Dia bagi tahu di cerita kita, lepas tu kita tengok apa benda dia pakai, kita sudah buang, kita buat pembersihan. Lepas tu kita pagar dia balik lah. Bila pagar tu, kalau boleh kita akan sudah ambil kita punya ijazah ilmu yang kita bagi, ilmu pendinding tu lah. Untuk dia protect balik diri tu lah. Kau pernah nampak yang orang Islam lah pakai tangkal. Okey, yang tu kalau ikut saya, kalau cakap pasal tangkal dia tu, memang ada satu kes lah. Dia pakai macam dekat perut ni lah. Okay. Diikat. Malaysia Islam lah tu? Islam. Orang Islam. Okey. So kita just kalau kes-kes yang pakai tangkal ni, kita just sudah buang tangkal tu. Kemudian macam biasa kita buat pembersihan, kita pagar balik lah. Itu je lah biasanya. Okey, dia pagar balik, dan kalau boleh kita sudah ambil ijazah ilmu pendinding tu lah. Macam tu. Dia pakai tangkal tu, lepas buang tu benda tu tak datang balik ke kacau? Sebab benda tu memang terikat dengan tangkal tu. So bila kita dah buang, biasanya memang takkan datang balik lah. Atau kau pernah berubat orang, tiba-tiba rupanya dia ni ada tanam benda kat rumah dia. Yang tu ada juga. Okey, macam mana kau nak dapat? Macam mana kau nak dapatkan benda tu? Tu kita yang ni. Okey, contoh kita kat sini. Siapa ni orang tak ada
Tunjuk rupanya ada. Yang tu kita pakai ilmu tenaga dia tu. Okey. Kita akan buka scan kita check, nanti gerak tu akan bawa kita ke tempat yang kita check tadi tu. Tempat yang ada benda tadi tu. Okey. So kita akan cuba korek lah benda tu. Gerak tu macam mana? Gerak tu Gerak tu ialah itu kita kata tadi yang roh kita tadi tu. okey. So tenaga tu kita dah biasa dah buat dah buka dia punya energy tu. So nanti energy tu akan cuba scan tempat yang ada benda tadi lah. Daripada situ kita akan dapat detect. Dia macam pernah tengok orang pakai metal detector tu. Dia bukan macam tu lah konsep dia. Okey. Konsep dia bukan macam tu. So kita akan detect pakai kita punya tenaga kita. So bila kalau katakan dekat situ dia akan stop lah situ. Dia akan stop. Okey macam tu. Selalunya jumpalah barang kat situ. Kadang-kadang tak jumpa juga. Tak jumpa lah. Sebab benda ni dia bergantung kepada kita punya diri kita juga. Kalau masa kita tengah tak stable ke apa ke, kita terganggu juga. Pernah jumpa lah. Pernah jumpa lah. Apa yang kau jumpa? Biasa kalau jumpa tu benda-benda yang orang tanam macam dalam satu bungkusan, bentuk macam bentuk patung macam tu lah. Okey. Macam tu. Bentuk patung dia macam dalam TV tu lah, yang orang cucuk-cucuk ada. Tapi tak ada cucuk, dia bentuk macam patung tu. So dalam tu ada macam mantra macam tu lah. Kau baca mantra tu? Tak baca pun sebab benda tu macam kita just buang lah. Itu selalunya santau-santau ni lah. Lebih kurang lah punya bahasa juga macam tu lah. Kes-kes santau lah. Okey. Kita kan biasa kan orang Melayu sendiri kan skeptikal dengan pengambil-perubatan Islam kan. Tapi kalau ikutkan bangsa India banyak cari kita untuk buat rawatan. Kenapa orang India? Kenapa tu tak pasti, tapi dia macam percaya kepada kita punya pengambil-perubatan lah. Okey. Memang saya banyak orang yang India yang datang buat rawatan dengan saya. Selalu sorry lah kawan-kawan India ni. Selalu orang India ni datang dia selalu kes apa? Biasanya kes sihir lah. Sihir lah. Biasa kes sihir. Kes sihir ada jugalah, kes ada yang lelaki suka lelaki pun ada juga. Ya. Ada juga. Tapi kebanyakan kes sihir lah. Jadi dia percaya, dia percaya, maknanya sorry mana kau berubat dia pakai ayat Quran lah. Sama macam kita juga. Oh ya. Ya. Tapi kenapa dia tak cari yang dia pergi juga. Cuma dia kata kalau dia pergi yang dekat tempat tu mahal. Okey, kan Tak baik bukan. Tapi dia yang cakap lah, kata mahal lah. Mahal lah. Asyik kena ulang pergi macam seolah macam tak baik cakap macam saja disakitkan. Okey. Cina ada datang. Cina ada juga tapi tak sebanyak India lah. Okey. Sebab Cina memang ramai. Boleh kata boleh kata India lagi ramai Melayu. Tak ramai. Tak lah, Melayu lah. Nak kita kalau bangsa lain. Bangsa lain India lah. Kita ramai jugalah. Mula kita macam pelik asal dia datang kita kan. Tapi dia memang percaya lah. Okey, ini sebab kita dah santai sikit kan. Kita dah closing lah tadi tapi tak apa. Kenapa bila kena rasuk ni semua banyaknya perempuan? Betul kan? Tak juga sebenarnya. Ya ke? Cuma tapi kebanyakan perempuan sebab perempuan dia punya sifat emosi dia lebih lemah lah berbanding lelaki. Kadang-kadang perempuan tak kena rasuk pun dia macam kerasukan. Maksudnya perempuan memang dia punya sifat emosi sangat-sangat lemah lah untuk dia nak kontrol benda tu. Macam tu. Kau punya pendapat kau nak promote ke? Maksud aku promote anak muda untuk belajar benda ni ke? Atau yelah kalau kau tak betul, faham. benda ni takkan nanti hilang, tak diwarisi. Betul. Dia sebenarnya kalau ikutkan kalau boleh satu rumah tu kena ada satu perawat sebenarnya. Tak kisah dia jahat lah. Maksud aku tak kisah sebab apa? Sebab benda ni memang kalau base macam saya kata, kalau base on apa yang saya dapat setiap hari, ada je orang kena gangguan. Ada je orang kena sihir, ada orang yang perlukan bantuan. Maksudnya kita perlukan setiap orang tu ada satu perawat lah. Sekurang-kurangnya kita boleh cover family kita je. Kalau terkena gangguan ke, kena sihir ke, apa benda ke, so kita boleh bantu lah. Ada tak kau pernah rawat orang-orang yang sakit kanser? Ada. Kita ada juga, kita panggil ilmu kemoterapi. Okey. So ilmu kemoterapi dia punya ijazah khusus lah, lain pula. So dia lain, so kita kena buat rawatan untuk kanser lah. Biasanya kita akan ambil stage yang 2 ke bawah lah, 1 dan 2 lah. Kalau stage 2, stage 3, 4 ni kita akan bagi tahu awal, kita akan cuba, tapi dia 50-50 lah. Kalau berjaya alhamdulillah lah. Kemoterapi yang korang buat tu ijazah yang sama juga, dia pakai tenaga juga tapi tenaga yang lain. Dia akan dijazah dengan cara yang lain lah. Selalu kanser apa pula yang kau pernah? Kanser ni lah, dia kanser tulang. Kanser tulang? Kanser tulang. Ataupun kalau selain daripada kanser, kita buat rawatan untuk apa nama tu, batu karang. Pecahkan batu karang. Okey, kadang-kadang menggunakan tenaga je. Memang pernah pecah ke? Dia pecah, nanti kita akan tembak tenaga tu, kemudian nanti sama ada esok ataupun bila ni dia akan kencing, dia tu keluar dari kencing dah, pecah. Dalam bentuk macam pas-pasi tu.
Oh, ada yang maksud aku ialah batu karang bukan kanser ke batu Tak, karang. bukan. Ada yang sihat tak sampai sekarang batu karang tu? Ada yang Ada. ada dah. Ada. Okey lah. Kita ada pesakit yang dah sihat. Ada. Oh. Memang ada. Ada rawatan ni tak? Maksud aku nak bagi anak pandai belajar. Kan macam dia degil sangat tak nak pergi sekolah lah apa ke. Kan orang Melayu kan macam tu. Ada tak? Kalau ikut yang macam kita punya dalam keilmuan Islam memang ada doa lah. Doa. So, biasanya dia lebih perlu doa lah macam tu. Oh. Dan tapi kalau katakan dah teruk sangat anak tu, biasa kita akan suruh ambil ijazah ilmu tadi lah. So ilmu yang kita belajar ni kalau dia terus beramal, dia akan automatik membentuk syasiah tu jadi lagi baik. Dia akan buat kita lagi dekat dengan Tuhan sebab kita dah mula membersihkan benda yang kotor dalam badan ni. So roh kita pun dah mula ada makanan yang cukup, sihat. So kalau jasad kena makan makanan yang kat luar, roh pun perlukan makanan juga. So bila roh kita dah stable, dia punya tenaga tu lebih tenang lah. Okey. Kita boleh tengok orang yang tenang dengan orang yang tak tenang ni, kita boleh dapat perbezaan tu lah. Macam tu. Apa sejauh mana dah kau pernah pergi merawat? Luar negara pernah? Sejauh Sejauh tak Okey, sampai dalam tapi Malaysia? dalam Malaysia lah, Kelantan. Sabah, Sarawak? Sabah, Sarawak tak pernah, tapi kalau Sabah Sarawak jauh je lah. Jarak jauh lah. So Kelantan, Terengganu, biasalah Johor, naik ke atas Perak, Oh, yang tu lah. Penang. Pernah kau jumpa orang dia sihat lah walafiat. Mungkin dia hantar santau ke, mungkin dia atau dia amalkan ilmu apa-apa. Lepas tu bila kau datang, kau cuba amal berubat lah, berubatkan dia sampai benda tu dah hilang, tengok-tengok benda disebabkan benda tu dia kena sakit mental. Bagus ni, memang ada. Ya. Kita pernah ada satu kes dekat Bukit Beruntung. Bukit Beruntung, dia adalah seorang student yang bijak. Okey. SPM 11A. Lepas tu dia masuk PLKN. Dekat PLKN dia kena gangguan. Okey. Balik PLKN dia kena gangguan. Sampai sekarang tu dia gila. Dia punya level gila tu adalah level dah skizofrenia lah. Okey. So dia dah pergi hospital semuanya. Sampai sekarang dia kencing sepah apa semua. Tak, masa dia kena gangguan tu kat PLKN tu, dia tak pergi berubat ke apa? Pergilah. Dia pergi dah buat macam rawatan dah. Okey. Cuma bila sampai kat kau, dia dah sebab dia macam ni, bila kita kena gangguan, kita kena ingat gangguan tu melibatkan fizikal juga. Okey, betul lah. Kan kalau katakan kena santau, bila sakit pecah mati juga. Okey, betul. Sama juga macam tu. Bila dia dah kena lama sangat gangguan mental tu, sekarang dia punya mental tu dah terganggu, yang sihir tu dah hilang keluar dah. So yang gila tu kekal lah kat dia. Damage tu kena kat dia. disebabkan benda tu lah. Yes. Yang kesini sebab dia belajar bijak. SPM 11A. Bayangkan macam mana boleh kena gangguan sampai gila macam tu. Maknanya boleh dikatakan lambat mendapat rawatan lah. Lambat. Kan? Boleh kata macam tu lah. Lambat dapat rawatan yang betul lah. Okey, pandangan kau terhadap orang Malaysia, peratus orang percaya benda-benda ni masih ramai orang percaya atau orang sebenarnya tak percaya? Ramai orang percaya. Orang percaya. Tapi peratus untuk orang pergi berubat tu? Ramai. Ramai lah sebenarnya. Ramai. Kau tengok dekat apa kontak nombor banyak gila. Banyak gila. Maknanya ramai lah orang kena. Maknanya tak kisahlah santau ke rasuk ke apa ke. Sangat ramai sebenarnya. Ramai lah. Maknanya kau tak ada kontak-kontak dengan hospital ke yang sebenarnya doktor dah check dia tak ada sakit. Tapi dia kata dia selalu muntah atau dia ada itu pun kita banyak dapat juga kes macam tu juga. Bila dia kata biasa kita akan filter soalan-soalan lah. Kita akan tanya dia ada pergi buat rawatan kat mana tak. Lepas tu kita akan tanya dia ada pergi hospital tu tak. Lepas dia dah jawab baru kita akan check dia. So kalau katakan dia belum lagi pergi buat mana rawatan, takut nanti benda tu sebenarnya tak ada kena-mena pun. Cuma bila dia dah kata dah pergi buat rawatan banyak tempat, dah pergi hospital, doktor kata tak ada apa-apa, tapi dia still macam pelik-pelik juga. Semua kita akan check lah dengan lebih detail lah. So banyak juga kes yang macam dia pergi hospital tak ada sakit sebenarnya, tak ada apa. Okey je. Tapi aku sakit ni, dia cakap. Dia kata saya sakit ni macam nak baik. Dia kata okey, tak ada apa. So kita buat rawatan lah. So yang tu itu yang kita kata ada sindu-sindu yang tak kena tu. Bila doktor kata semua okey tapi dia sakit semua ada gangguan lah. Satu simptom ada gangguan dekat dia lah sebenarnya. Ada gangguan lah tu. Bila dia dah pergi hospital banyak kali, tak ada apa-apa kan. Doktor tak boleh detect. Kadang-kadang ada kes yang doktor kata saya rasa awak kena better pergi jumpa perawat Islam lah. Ada juga kes macam tu juga. Ada doktor sini suruh pergi jumpa. Doktor rasa macam ni tak kena cakap ni. Tu doktor suruh pergi. Okey. Benarkan kau dah belajar ilmu ni semua kan.
boleh kongsi sikit tak? Yelah, aku tak tahu benda ni betul tak betul lah. Kita boleh tahu tak orang nak hantar something dekat kita? Contoh yang kita tahu, tiba-tiba orang pernah kata, oi kalau mimpi ni ada orang nak buat tak elok dengan kau ni. Ada kita boleh tahu, tu boleh percaya ke benda macam tu? Biasanya kalau mimpi memang selalunya saya akan advise supaya jangan percaya dengan mimpi sangatlah. Tapi kalau orang katakan boleh tahu ke tak, memang kita boleh, kalau dah belajar, kita macam kita boleh rasa je lah. Contohlah macam kita ada gelombang je tu. So bila ada orang hantar dekat kita punya gelombang bola kita boleh rasa benda tu masuk ke dalam kawasan kita. Maknanya sehari dua ni rasa mual-mual, rasa ada gitu. Ada rasa tak kena macam tu. So kita lah itu kalau yang belajar. Contoh aku tak belajar, aku boleh belajar, tak tahu ada tak macam, cuma kita betul dari segi simptom kita, maksudnya kita tengok perbezaan kita macam mana, tiba-tiba berubah jadi apa. So kita boleh nampak lah kat situ. Mana kalau orang tak belajar, kita selalu kena alert dengan kita punya rutin ni lah. Yes, kita kena alert. Contoh kita ni orang yang rajin, tiba malas. So ada tak kena lah. Macam tu. So jadi kalau orang sekarang ni yang tengah menonton di YouTube Hantu Podcast, nak dapatkan rawatan kau, boleh share sikit Black? Kalau ikutkan saya aktif di Facebook lah. Facebook boleh buka saya punya Facebook, Faris Muhammad Sid, FAREEZ MOHTSITH. Tapi saya tengok yang ada pakai tanjak lah. Satu, ataupun boleh contact nombor telefon saya lah. 017-281-3243. Okay. Jadi kalau korang ada rasa benda-benda mistik yang mengganggu diri korang ni, korang boleh call. Yang dalam live pun, kalau korang ada rasa terganggu ke, diganggu ke, korang boleh call Faris, pengamal perubatan Islam. Last soalan. Okay. Berapa bayarannya sebenarnya buat benda ni? Dia kalau ikutkan bayaran yang kita minta memang takkan fix lah. Maksudnya dia bergantung kepada kes dan bergantung kepada ilham pada masa tu. Berapa kita nak buka. Sebab nanti nak kena follow up yang kata ambil gambar sebulan nak kena ni. Betul lah. So dia memang berbeza-beza lah. Berbeza-beza lah. So kalau korang nak tahu berapa harga dia akan charge, selalunya tak mahal lah. Kan? boleh dengar lah harga dia kan. Korang boleh pakai kod Hantu Podcast. Untuk dapat. Sekarang perubatan moden kan, perubatan Islam kita dah moden. Sejak harga minyak naik ni dia dah mahal sikit. Dia mahal sikit lah. Pergerakan tu kau kena ada sikit lah kan. Betul tak? Jadi terima kasih kerana menonton. Terima kasih Black. Terima kasih Faris. Dapat luangkan masa hari ni kita kongsi sikit cerita. Dan hari ni dia nak jadi seram tak seram sangat. Kan nak jadi, tapi kita dapatlah sedikit ilmu kan untuk hari ni. Dan korang jangan lupa podcast ni dibawakan khas oleh Char Kway Teow Anak Hantu, Mai Buat Ramai, Jalan Gombak. Bye.